Daripada tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA ke puncak pemerintahan negara, itu senario yang paling tepat untuk merumuskan perjalanan seorang tokoh politik negara iaitu Muhammad Sabu. Pengalamannya selama 37 tahun dalam arena politik tidak boleh dipertikaikan lagi dan beliau pernah ditahan menerusi ISA sebanyak 2 kali berikutan kelantangannya. Ikuti wawancara khas wartawan harian Metro Suraya Roslan bersama Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berhubung pengalamannya seminggu memegang portfolio kanan berkenaan. Alhamdulillah, makin hari makin saya memahami secara yang lebih mendalam peranan Kementerian Pertahanan, MINDEF, ataupun sekarang orang panggil Menhan. Dan berhubung dengan staf di sini, sama ada di pihak uniform dan pihak civilian. Dan semakin hari saya semakin yakin terhadap kerja saya. Itu yang berlaku dalam masa seminggu ini. Memang itu satu alam yang baru lah bagi saya nak masuk ini, kerana kepercayaan diberi oleh Perdana Menteri untuk memegang jawatan Menteri Pertahanan, dan apa yang ada dalam Kementerian Pertahanan dulu kita tahu hanya di sudut askar je lah, ataupun yang lain-lain pertahanan secara umum. Tapi kita tahu tanggungjawabnya memang keselamatan negara, perairan, hubungan dengan negara-negara jiran, negara-negara kuasa besar. Jadi semua kita kena deal, kena cari jalan supaya meletakkan Malaysia negara yang aman, neutral dan bersiap siaga. Bila menjadi kerajaan yang memerintah, suasana dia lain. Dan saya sebut tadilah, daripada kita seorang yang mengkritik, yang membangkang, sekarang kita yang akan melaksana. Dan tanggungjawab itu yang mengkritik, yang membangkang ada di pihak lain sekarang ini. Dan bagi saya semuanya menjalankan tanggungjawab untuk membina negara. Dan saya rasa tanggungjawab jadi pemerintah itu berat, dan saya akan cuba laksanakan sebaik mungkin yang saya mampu. Ya, memang dulu yang kita memberi berbagai pandangan, kritikan, dan sekarang giliran kita untuk melakukan. Dan memanglah kita kata mengkritik macam kita lihat filem lah. Kita tahu filem ini baik atau tidak baik, di mana pelakon salah. Tapi kalau kita sendiri disuruh berlakon, berat. Jadi sekarang kita diberi tanggungjawab dan kita akan laksanakan. Dan segala kritik yang kita buat dahulu, semoga ianya tidak berulang untuk orang lain pula mengkritik kita di atas isu yang kita kemukakan dulu. MINDEF kita akan terus, ianya telah ada misi dan visi itu yang telah berjalan. Cuma kita
sentiasa menyediakan MINDEF ini dalam keadaan siap siaga dan mampu menghadapi segala bentuk cabaran. Jadi yang saya sebut tadilah, cekap dan bersiap siaga. Ini yang perlu Malaysia berada di tahap itu. Kita tidak mahu satu perkara yang dilihat yang boleh memperlekehkan Malaysia. Kita ada kedaulatan dan kita ada kecekapan dan kita siap siaga untuk hadapi segala bentuk cabaran. Memang ada segala kritikan yang kita buat selama ini. Dia mempengaruhi diri saya supaya perkara yang kalau adalah dilihat buruk tidak berulang. Dan kita mesti bersedia mempertingkatkannya dari masa ke semasa. Dan itu yang kita kena kata readiness, bersedia untuk membuat perubahan dengan maintain perkara yang elok yang sedia ada. Sekarang ini banyaklah cerita-cerita hal saya itu dibuat oleh orang yang tidak diketahui. Banyak timbul dan insya-Allah Setiausaha Akhbar kita akan memberi penjelasan balik semula. Gambar tu Mahathir datang makan tu kira-kira 7-8 bulan yang lalu, semasa kami di peringkat berkenalan. Sebelum PRU lagi lah. Sebelum jauh. So waktu tu dah baik lah dah. Sudah baik, sudah bersama dalam majlis-majlis ceramah. Waktu awal struktur Pakatan Harapan, waktu awal masa itu, itulah saya mengundang beliau untuk datang makan di rumah dan dia sudi datang. Itu yang, dan gambar itu diulang, katanya saya bagi sahur, kata saya bagi buka puasa baru ni, itu semua tak betul. Tapi that one time only lah. One time saja. Wabi masak tu waktu tu. Wabi masak sendiri lah, pasal Nabi masak. Ya. Wabi masak tu untuk. Saya masak apa orang kata daging goreng nampla, nasi daging dan lain-lain. Kalau nak cuba boleh lah satu hari kalau ada masa. Dan hubungan saya dengan Tun memang erat sekarang ini karena kita saling memerlukan untuk menyelamatkan Malaysia. Saya akan kekal kehidupan saya sebagai orang rakyat, bersama dengan rakyat. Segala bentuk protokol yang ada di kementerian ini saya akan patuhi, tapi saya akan maintain saya sebagai yang saya sebut kali pertama lah, sebagai mat sabu, iaitu bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Itu memang bila dah jadi hak orang ramai, maka saya terpaksalah behave sebagai hak orang ramai. Itu yang paling penting. Itu pun tak betul. Saya tak pernah sebut Oti John dan saya pun tak tahu. Itu baru saya terdengar. Kereta ni orang panggil Oti John kan? Itu semua rekaan-rekaan yang dibuat oleh, saya tidak tahu mana pihak yang reka cerita. Konsep saya akan gunakan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah, dan kalau itu adalah hak saya mendapatinya, saya akan cuba dapatkan
Tapi saya tidak akan cuba mengambil satu perkara yang luar daripada hak. Ataupun saya cuba sehabis-habisan untuk hidup di bawah kemampuan gaji dan elang. Jadi nak kata roti John lah, nak naik kereta Viva daripada Shah Alam ke sini, itu semua rekaan untuk oleh pihak lain. Saya pun terkejut baca rekaan-rekaan yang dibuat dalam media sosial sekarang. Serah pada saya tak boleh lah angkat bakul sendiri. tapi banyak saya kalau dibuat rekaan cerita itu hanya untuk berlawak, tidak masalah. Tapi kalau dibuat rekaan cerita itu ada motif akhirnya untuk damagekan seseorang, itu saya kena ambil perhatian lah. Itu memanglah sebelum kita berada di sini dan pilihan yang lalu, termasuklah juga pendedahan dan pandangan yang dibuat oleh bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Maka rakyat melihat banyak isu terhadap apa yang berlaku dalam kementerian ini. Oleh itu kita bercadang melalui persetujuan kabinet. Bahkan kabinet pun telah bersetuju untuk menubuhkan satu jawatan kuasa siasatan secara mendalam. Dan daripada siasatan itulah barulah kalau ada kes-kes penyelewengan tindakan akan diambil. Saya ulang lagi sekali, saya tidak mau bersandarkan kepada hearsay, dengar cakap. Tapi biarlah satu jawatan kuasa ni buat siasatan, dan daripada siasatan itu baru kita dapat bertindak kalau ada kes-kes tertentu. Jawatan kuasa tu akan diisi oleh siapa? Itu kabinet, kita akan bincang dengan kabinet, dengan Perdana Menteri, dan nama-nama mereka itu akan diumumkan kemudian. Kita dalam hidup ini kita tidak ada proses membalas dendam. Tapi kita soal keselamatan negara itu adalah penting. Sekarang berbagai-bagai undang-undang yang telah ada pada pandangan saya mencukupi untuk menangani permasalahan dalam negara. Yang fokus dalam kempennya, dia fokus Tuan Mahathir fokus satu perkara, soal dia ulang-ulang sebut kataan yang sama setiap ceramah, dia fokus. Dan juga keadaan ekonomi semasa, bebanan rakyat menyebabkan rakyat membuat perubahan. Artinya rakyat sudah berani buat perubahan, menukar pemerintah. Maka pemerintah yang ada sekarang kena berjaga-jagalah. Kalau lakukan perkara yang serupa, rakyat boleh pula membuat perubahan. Jadi kemenangan itu samping kita seronok, tapi peringatan kepada pihak yang menang. Ya, rakyat melihat, kalau kita misalnya kita bercakap soal kitirisan, rasuah, bayaran berlebihan daripada harga biasa, dah lama. Tetapi kebelakangan ini terlalu melampau, terutama dalam kes 1MDB.
Bila sampai ke peringkat itu, rakyat yang ada maklumat tak boleh terima lagi. Jadi itu yang berlaku perubahan besar, terutama di sebelah pantai barat Semenanjung pada pilihan raya yang lepas, termasuk di Sabah dan Sarawak. Satu perubahan yang besar berlaku. Karena kita kata beyond repair apa yang berlaku itu. Dan penyelewengan itu ada sentiasa daripada dulu. Tapi menjelang pilihan raya 2018 itu ia adalah satu perkara yang besar. Kemodenan ini kita juga kena bergantung kepada kemampuan keuangan negara. Memanglah saya menekankan soal pemodenan dan segala bentuk peralatan yang ada dapat diguna pakai sebaik-baiknya, dan jikalau satu-satu barang itu, tak kiralah kapal terbang kah, kapal kah, apa saja ya, kalau dia telah terlalu uzur dan penyelenggaraannya itu terlalu tinggi, ya. Jadi semuanya itu kita kena lihat di masa ke semasa. Walaupun bagaimanapun soal pemodenan, peralatan dan sebagainya, ianya penuh tanggungjawabnya di bawah Panglima Angkatan Tentera. Jadi pihak menteri akan selalu berbincang dengan Panglima Angkatan Tentera soal pemodenan ini. Saya suka sembang, gelak-gelak, bergaul dengan semua orang, bercerita di masa bertemu kawan-kawan, dan cerita luar-luar politik lah. Luar-luar politik, orang lelaki tahulah joke mereka ni semua macam-macam lah. Itu. Jadi PYB sendiri? masak. Kalau ada kelapangan, saya masak. Masak pula bukan makanan yang sophisticated, orang moden ni. Masakan jenis lama, jenis orang kata pemakanan kampung tradisi tu. Masak moden saya tak boleh. Apa itu dia akan kita belajar daily. Daily, pengalaman daily, dan boleh disesuaikan dengan segera.